Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Petang ini kita nak ulas tentang isu lompat parti. Aku nak ucapkan tahniah kepada Anwar atas fakta yang luar biasa ini, atas pendapat dan juga lontaran ide yang luar biasa yang aku sendiri sangat-sangat setuju. Dalam banyak hal, aku memilih untuk bersetuju dengan Anwar pada kali ini apabila beliau mengatakan mengapa SPRM tidak siasat sogokan lompat parti. Sebelum kita teruskan isu dan ulasan pada petang ini, sila tinggalkan dulu komen kamu berkaitan dengan sikap ahli parlemen yang lompat parti. Ada beberapa pilihan yang mungkin Anda boleh jawab. Mengapa berlaku lompat parti? Ada netizen mengatakan mereka lompat parti karena ditawarkan jawatan baru daripada parti yang baru. Ada juga yang mengatakan bahwa ahli parlimen maupun adun ini mereka lompat parti kerana atas provokasi atau ugutan tertentu. Ada juga yang mengatakan bahwa ahli-ahli parlimen ini lompat parti kerana mereka kata mereka punya prinsip tidak sama lagi dengan parti yang lama. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka lompat parti kerana tertarik dengan prinsip parti yang lain. Ada juga yang lompat parti kerana mereka berpendapat bahwa mereka tidak sesuai lagi dengan pergerakan parti lama tersebut. Secara pribadi, aku pikir semua yang dinyatakan oleh netizen ini, semua pendapat mengapa ahli parlimen dan adun, ahli Dewan Undangan Negeri, lompat parti, semua yang disebutkan daripada pertama sehingga keempat tadi itu, semuanya pernah berlaku. Walaupun tidak secara jelas ataupun secara terang-terangan, tetapi ada beberapa yang boleh dikaitkan, antaranya provokasi, ada juga kerana tidak bersehaluan lagi dengan prinsip parti dan prinsip pribadi, ada juga kerana mungkin lebih tawarannya lebih baik di parti yang lain itu, mungkin dia boleh dapat jawatan yang lebih baik atau sebagainya. Mungkin itu sebab mereka lompat parti. Namun yang lebih penting lagi adalah desakan Anwar yang aku sendiri secara pribadi setuju dengan desakan ini apabila Anwar mengatakan mengapa SPRM tidak siasat sogokan lompat parti. Apa pendapat kamu semua? Adakah Anda juga bersetuju dengan pendapat Anwar ini bahwa mengapa SPRM tidak membuat siasatan terhadap sogokan atau siasat sogokan lompat parti? Ada yang berlaku atau tidak? Inilah yang perlu disiasat oleh SPRM. Hari ini Ketua Pembangkang yaitu Anwar Ibrahim menegaskan rang Undang-Undang RUU Perlembagaan Pindaan Nomor 3 2022 memberi kesan kepada integriti ahli parlimen yang dianggap sebagai pengkhianat. Di Malaysia saja pada tahun 2020 daripada tahun 2018 sehingga 2022, 3 tahun setengah atau 4 tahun selepas PRU 14 telah mengalami lompat parti yang terbanyak dalam sejarah Malaysia. Apabila lebih daripada 10 hingga 20 orang ahli parlimen telah pun lompat parti. Lompat parti ya, bukan lompat gabungan tetapi lompat parti yang paling teruk menyebabkan langkah Sheraton berlaku dan tumbangnya Pakatan Harapan sehingga legasi kepada ketidakstabilan itu berlaku sehingga pada hari ini. Ahli Parlimen Prediction itu yaitu Anwar Ibrahim dalam masa sama mempersoalkan mengapa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM tidak menyasat ahli Dewan Rakyat yang bertukar parti. Aku fikir perlulah dikuatkuasakan juga setiap kali ada yang lompat parti. Aku setuju dengan pendapat Anwar Ibrahim ini, yaitu setiap kali berlaku lompat parti perlu disiasat sedalam-dalamnya. Kenapa ahli parlimen maupun ahli Dewan Undangan Negeri itu melakukan aktiviti tidak bermoral, tidak berintegriti ini, yaitu lompat parti tersebut. Budaya ini sepatutnya cepat-cepat kita halang daripada terus mengembang dan menjadi barah di dalam politik negara kita.
Anwar Ibrahim juga berkata, larangan ahli parlimen melompat parti itu disokong, walaupun ia tidak memenuhi sepenuhnya tuntutan dikemukakan Pakatan Harapan PH. Perkara pembelotan ini bukan baru. Ahli parlimen daripada PAS sudah tahu. Sejak 1961, apabila kerajaan PAS Terengganu dijatuhkan, namun tidak menjadi pengajaran, kerana parti itu kemudian bersekongkol dan mengizinkan ia berlaku. Ini bukan soal belot, khianat dan lompat parti sahaja, kata Anwar. Soal yang harus diketahui oleh Perdana Menteri dan diperhatikan oleh badan seperti SPRM, kerana ia membabitkan rasuah, penipuan dan sogokan. Dan pindaan ini tidak menyelesaikannya, kata Anwar Ibrahim lagi. Yang ini aku setuju. Aku setuju kalau semua perkara yang tersembunyi, yang tidak dilihat secara langsung perlu disiasat sedalam-dalamnya, korek sehingga ke lubang cacing. Kita mahu guna pindaan ini untuk tanya SPRM, kenapa sogokan ini tidak disiasat, kata Anwar. Tegasnya ketika membahaskan RUU tersebut di Dewan Rakyat pada hari ini. Itulah dia isu yang paling hangat yang dibawakan oleh Anwar Ibrahim. Mengapa SPRM tidak siasat sogokan lompat parti? Sebelum kita berpisah, aku harap kamu semua dapat tinggalkan komen kamu tentang isu pada kali ini. Isu kali ini paling hot, paling penting menentukan masa depan, credibility, integrity, moral ahli parlimen. Baru beberapa jam yang lepas, aku bercerita dengan seorang anak muda. Beliau baru berusia 19 tahun dan pada tahun ini beliau layak mengundi apabila PRU 15 akan diadakan tak lama lagi. Satu perkara yang dia katakan kepada saya adalah, buat apa nak mengundi kalau nanti yang diundi akan lompat parti juga? Buat apa nak mengundi kalau akhirnya kalah juga? Sudah menang tapi jadi kalah pula. Inilah persepsi anak-anak muda pada waktu ini. Syukurlah sekarang ini parlimen melalui Perdana Menteri kita yang amat berhormat Ismail Sabri Yaakob sudah mengambil langkah bersejarah di Malaysia apabila bakal hari ini penentuannya diluluskan atau tidak rang undang-undang anti lompat parti ini. Aku berharap, aku berdoa rang undang-undang anti lompat parti ini dapat sokongan lebih daripada yang diperlukan, yaitu 2/3 daripada ahli Dewan Rakyat. Perlu 2/3 daripada ahli Dewan Rakyat. Dan ini penting dalam menentukan kejayaannya. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi, bye-bye.